Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi untuk minggu ini kita akan mulakan kelas PDP kita lah. Minggu sebelum ni kita dah saya dah terangkan tentang isi kandungan apa yang akan kita pelajari untuk tahun ni kan. Okey. Jadi untuk kelas saya tak akan buat Google Meeting lah. Okey. Saya lebih kepada saya rekod pengajaran saya. Kemudian murid-murid boleh buka video pada bila-bila masa dan buat kerja yang saya minta. Okey. Jadi kita kita akan masuk tajuk kita yang pertama. Okey. Baik ini buku teks kita, boleh buka buku teks masing-masing. Okey, jadi hari ini kita akan tengok tajuk yang pertama, muka surat yang pertama. Saya besarkan sikit ya. Okey, kita teruskan dengan tajuk kita yang pertama, nombor bulat dan operasi. Okey, seperti yang saya dah bagi tahu dulu, sebenarnya matematik ni benda yang kita dah belajar daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Cuma kita akan tambah sikit saja. Okey, saya harap bila dah tahun 5 kamu sepatutnya dah pandai untuk menyebut nombor, dah tahu nilai tempat dan sebagainya. Tak apa, kita akan tengok semula apa yang kita akan pelajari Okay, sebelum kita masuk pada lebih lanjut, saya ada sediakan satu video. Mari kita lihat. Apa itu matematik? Kita ingat balik apa yang telah saya bagi tahu pada tahun lepas, sebab 4 gamma dengan 5 gamma dan 5 alfa memang saya ajar pada tahun lepas. Jadi kalau awak ingat, saya telah bagi tahu apa jadi, pernah tak terfikir apa jadi sekiranya matematik tidak ada dalam dunia kita? Apa yang akan terjadi? Jadi kita lihat dulu video ni, dan video ni dalam bahasa Inggeris jadi saya akan stop sekejap-sekejap untuk terangkan semua sedikit. Kita teruskan. A great philosopher, Galileo, once said, "The laws of nature are written in the language of mathematics." Dia mengatakan bahawa di dunia kita sebenarnya terdiri daripada matematik. Apa benda yang kita tengok sebenarnya semua ada matematik dia. Dekat mana? Math is a human language just like English. Because dia kata math adalah sejenis bahasa. Kenapa bahasa? Sebab kalau kita tak belajar bahasa matematik, contohlah kalau awak pergi ke kedai-kedai ke supermarket ke, tiba-tiba ada orang conteng 2 tambah 2, tapi awak tak tahu. Awak nampak simbol dia macam S, tapi S terbalik. Bila contohnya bila matematik itu, bila kita nampak saja simbol, simbol tambah, kita tahu maksudnya apa. Itu yang menunjukkan bahawa matematik ini adalah jenis bahasa. Because it allows people to communicate with each other. Even in the ancient times, people needed it to conduct trade, build pyramids, measure long distances. Bukan kata zaman sekarang je ada matematik. Sebenarnya daripada zaman dulu-dulu pun semua ada matematik. Contohnya daripada kita nak berdagang, kita nak bawa barang-barang daripada negara ni ke negara lain, semuanya memerlukan matematik. Kalau tak ada matematik, takkan sampailah siapa-siapa takkan berlakulah perjalanan antara negara-negara tersebut. Semua orang akan sesat. Itu salah satu contoh. It is the powerful aid to the human mind and the most glorious creation of the human intellect. Math is everywhere, from the shapes of planets to the properties of an atom. Dia kata matematik ni berada di mana-mana. Sebab sebesar-besar planet tu pun dia adalah sejenis sfera. Semuanya ada matematik. Hinggalah sekecil-kecil atom. Walaupun paling kecil bukan atom tapi proton dan neutron dalam ni. Ni proton, neutron, tak apalah, belajar nantilah tu. Ni atom yang paling kecil tu pun, atom yang kecil tu pun masih ada lagi matematik dia. Tak lari. Benda apa ke yang dalam dunia ni semua ada matematik. Our universe is completely mathematical. It is your identity. You can't quote your age without it. Pernah terfikir tak, kalau tak ada matematik, macam mana awak nak tahu umur awak?
Kan? Macam mana kita nak tahu umur kita? Okey. It is the historical timeline. Nampak? Dalam bentuk sejarah sekalipun ada matematik. Jangan ingat kata, oh zaman sekarang je kita pakai matematik, zaman dulu pun tak pakai. Tak. Okey. Daripada terjadinya dunia kita, dah ada matematik. Okey. Math is used by engineers to build infrastructure and telecommunications, by doctors to prescribe the right dose of medicine, by researchers to prove a research, by pilots to navigate, by politicians to count vote, and even by gamblers to find their chances of winning. And Okey. Dia menunjukkan bahawa semua pekerjaan dalam dunia kita ni semuanya memerlukan matematik. Orang nak buat bangunan, doktor walaupun kata sains, subjek sains kan, tapi dia pun memerlukan matematik. Dia nak kira berapa banyak ubat yang kena bagi. Okey, kemudian dia tadi tunjuk orang politik sekalipun, dia perlukan matematik. Dia nak tengok kadar sokongan orang kepada dia kan. Sedangkan orang berjudi pun kena ada matematik kan. Dia nak kira kad lah semua kan. Okey, semuanya tak terlepas daripada matematik. Okay. This list goes on and on. Maths disciplines us. Even time is a measured quantity. We couldn't have known the exact time if we didn't know numbers. Okey. Matematik ni, masa juga terdiri daripada komponen daripada matematik. Okey. Kalau tak ada masa, kalau tak ada matematik, macam mana kita nak tahu berapa banyak masa yang berjalan kan? Semua tu. It is the very foundation of the modern civilization and is the key to problem solving, logical reasoning, and creative thinking. Hence, the very act of learning math helps us acquire accurate thinking, which is necessary in all the pursuits of life. Okey, ini yang paling penting. Kalau awak dengar apa yang dia kata tadi, okey, matematik ni adalah sejenis disiplin. Dia mendatangkan disiplin kepada diri kita, dan matematik ini juga melatih kita untuk menyelesaikan masalah. Okey, kalau tak percaya kan, kalau kita tengok dalam buku teks ke, dalam ujian matematik ke, selalu ada selesaikan masalah tersebut, arahan ni. Betul tak? Okey, sebenarnya matematik ini adalah bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Masalah-masalah dalam hidup kita. Sebagai contoh. Okey, walaupun cuba dengar soalan ni, dia tak nampak bunyi dia macam matematik. Tapi sebenarnya dia macam soalan masalah harian, tapi mesti ada matematik. Okey, contohnya awak lapar. Okey, awak lapar, kemudian awak nak masak nasi. Okey, tapi awak nak masak nasi berapa pot? Awak nak masak nasi 10 pot ke? Awak nak masak nasi 2 pot ke? Okey. Jadi kalau tak belajar matematik, awak tak boleh nak mengagak berapa banyak yang sepatutnya awak masak. Sorry suara pecah sikit. Okey, baik Okey, sekarang kita masuk balik kepada buku teks kita. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu, buka buku teks masing-masing, dan kita lihat pada muka surat berapa ni? Muka surat 1. Okey, kita akan belajar tentang nombor bulat dan operasi. Okey, apa itu nombor bulat? Nombor bulat adalah nombor yang 1, 2, 3 tu lah kan. Okey, dan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang kita dah belajar pada tahun-tahun sebelum ni. Okey, kenal dan tulis nombor. Okey, kita tengok yang pertama Okey, draw. Tak nak warna biru, saya nak warna merah. Okey. Okey, baik. Kenal dan tulis nombor. Jumlah penumpang dalam negeri yang dikendalikan, ketibaan dan berlepas suku tahun pertama tahun 2018. Okey, lapangan terbang antarabangsa Langkawi 602337. Okey, adakah kita sebut 602337? Okey, saya besarkan lagi. Okey, adakah 602337? Okey, jawapan dia tidak. Okey, sebab 7 ini adalah sesar, 3 ni adalah puluh, 3 yang ini adalah ratus, yang ini adalah ribu, puluh dan
ratus ribu. Sorry, ini puluh ribu ya. Puluh ribu dan ratus ribu. Okey, seperti yang tahun lepas saya ajar. Okey, ini adalah satu kumpulan. Ini adalah satu kumpulan yang lain. Okey, di sini sa puluh ratus. Sa puluh dan ratus. Di sini juga sa puluh dan ratus. Saya nampak jelas Tetapi di sini adalah kumpulan ribu. Okey, kumpulan ribu. Di sini tak ada nama lah. Okey, jadi kita akan sebut, okey, jadi kita tengok dalam kumpulan ini, kita sebut je 602 ini kita sebut sebagai 602. Kan? Kita sebut 602 dan tambah perkataan ribu di belakang. Okey, perkataan ribu ini hanya boleh disebut sebanyak satu kali sahaja. Okey, jadi 602337 kita sebut sebagai 602,000. Okey, yang ini seterusnya kita sebut macam biasa dah, 337. Sa tak perlu disebut. Okey, kita sebut dia. Ini pun sebenarnya sama je. 600, kosong ni tak ada, sifar ni tak ada. 2 ni sa. 602. Sa tak ada. Okey, 3,337. Okey, lapangan terbang tawau. 368224. Okey, kumpulan dia di sini sebut dia 368 ni 368,224. Okey, boleh faham Perkataan ribu hanya disebut sebanyak satu kali. Ini adalah kumpulan ribu. Minta maaf saya pakai mouse, jadi tak berapa lawa sangat tulisan. Okey, payah nak tulis pakai ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada lapangan terbang Bintulu. 200339. Macam mana sebut nombor ni? 200. Okey, kita sebut sebagai 200. 200,339. Okey, lapangan terbang Miri. Kita teruskan. Okey, 522,034. Okey, ingat balik macam mana kita nak menyebut nombor-nombor mengikut nilai tempat. Okey, boleh Okey, baik, kita tengok A. Berapakah bilangan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Langkawi? Kita dah sebut 602,337. Nilai tempat mesti kamu kena, kamu dah master lah, power dah ni kan. Okey, ribu, puluh ribu dan juga ratus ribu. Tahun lepas kita belajar sampai puluh ribu sahaja. Okey, tapi tahun ni yang ini yang kita tambah. Macam saya kata, kita belajar benda yang tahun lepas sahaja, tetapi pada tahun ini kamu akan mempelajari tentang dia tambah nombor bagi besar sikit je. Okey, itu saja yang berbeza. Okey, kita tengok B. Bilangan penumpang di lapangan ini adalah 203,39. Adakah 203,39 ini betul? Adakah ini 203,39? Okey, adakah sebutan nombor itu betul? Bincangkan. Jawapannya adalah salah. Tulis besar-besar. Salah. Kenapa salah? Sebab di sini adalah kumpulan ribu. Okey, ribu. Jadi ini sebenarnya sebutan dia adalah 200,339. Jadi abang ni siapa nama dia ni? Boleh zoom ke? Tak boleh lah kot. Kita panggil dia nama Mat lah. Salah Mat ya. Okey, boleh faham Okey, kita pergi kepada menara Petronas kita. Menara Petronas ke? Menara berkembar kita. Okey, ni kat KL ni siapa tak pernah pergi ni, memang sakai lah ni. Okey. Baik. Okey, menara ni sekumpulan jurubina telah menggunakan 500, okey, ini yang penting, nampak warna pun lain. 542,200
blok Lego bagi membina model mini menara berkembar Petronas di Legoland. Ini bukan yang sebenar tipu. Ini tipu saja sebab ini adalah model mini di Legoland. Okey, saya pun dah tertipu. Saya ingat betul dah ni. Rupanya Lego. Okey, baik kalau kita tengok, okey, 542,000. Okey, macam mana kita nak tukarkan dia kepada nombor? Okey, jadi pertama sekali, apabila awak dapat satu perkataan macam ni, awak cari dulu perkataan ribu. Okey, bila ada ribu, awak tengok di sebelah kiri ribu, dia ada 542. Okey, 542. Ini adalah satu kumpulan apa? Kumpulan ribu. Okey, kumpulan ribu. Sebab tu kita akan sebut 542,000. Okey, tetapi sebelah kanan dia, okey, di mana? Ada ke tak? Tidak ada. Bila tidak ada, dia adalah sifar. Apa yang tak ada, itu adalah sifar. Bila sifar maksudnya tidak ada. Tapi jangan kata 542 je. Jangan tulis 542,000. Awak tulis 542 saja. Salah. Okey, ini adalah 542. Tak ada ribu. Kalau nak ada ribu, dia mesti 542,000 sifar di belakang. Okey, boleh faham okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, tulis 230,015. Kita cari perkataan ribu, kita tengok nombor di sebelah kiri dulu. 230. Okey, macam mana tulis 230? 230. Okey, ini adalah kumpulan ribu. Okey, seterusnya 15. Okey, bila 15, kita akan tulis dia, adakah kita tulis dia macam ini ataupun kita tulis dia 230 15. Kalau ada ibu bapa sifar 15. Kalau ada ibu bapa yang boleh bantu, pause kejap video ni, tanya dulu anak-anak, mana yang betul, yang atas ke yang bawah? Okey, jawapan dia adalah yang ini, 200. Sebab ada jawapan ada depan mata kan. Yang bawah. Okey, yang bawah. Kenapa? Okey, di sini kita dah faham. Ribu, sebelah kiri dia 230. Tulis saja 230. Tetapi di sini 15. Bila 15, kita tak boleh terus tulis 15 sahaja. Sebab kalau dia 15 sahaja, di sini sa, puluh, ratus. Kumpulan akan berada di sini. Ribu akan jadi 23,015. Boleh faham Bila nak ada perkataan ribu, dia mesti ada 3 tempat ni. 10 dan ratus. Okey, saya tunjuk semula. Okey, saya boleh padam. Okey, padam. Alright. Kita padam semua ni. Saya tunjuk balik semula lagi sekali. Okey, supaya awak boleh mengerti apa yang saya bagi tahu tadi. Okey, perkataan ribu tadi, okey, kita tulis dulu 230. Okey, dan kita kena tulis 15 sebanyak 15 ni sebagai sifar 15. Tapi sekiranya awak tak tulis 015 tu, awak tulis 15 saja. Di sini dia akan jadi 10 ratus. Di sini ribu dan puluh ribu. Bagaimana kita nak sebut nombor ini? Ini adalah 23,015. Adakah sama dengan apa yang dia minta? Salah. Okey, jadi cara yang sebenar adalah kita letakkan sifar 15 supaya di sini menjadi ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Okey, baik. Sekarang kita tulis dalam perkataan 4 sifar 5, 1 sifar 3 dalam perkataan. Okey, mana kumpulan dia? 405 macam mana kita sebut? Okey, 405. Apa di belakang dia? Ribu. 405,103. Ini lah.
apa yang kita sebut tadi, kita tulis saja. Ejaan mesti betul. Okey, jangan ribu tulis pi, ribut. Salah. Tak pun rempat pula, nak tulis 4 tulis rempat. Terus saya pangkah besar-besar. Okey, boleh faham Okey, seterusnya kita pergi kepada yang nombor 4 ni. Okey, bateri saya ada lagi. 125070, perkataan mana yang sepadan dengan angkanya bincangkan. Okey, 125,070. Okey, 125,070. Ni betul lah ni. 125,000 sifar 70. Kenapa nak kena sebut sifar? Sifar ini tidak perlu kita sebut. Okey, kemudian 125,007. Adakah dia 7? Ini bukan 7. Kalau 7 kat sini 7. Kat sini kosong. Jadi ni adalah salah. Okey. Baik, kita uji minda. Okey, kita ada 6 nombor ini. Bentukkan 3 nombor genap 4 digit yang melebihi 500,000. Macam mana kita nak dapatkan 500,000? Perkataan ribu di sebelah kiri dia 500. Jadi 500. Ini adalah kumpulan ribu. Kumpulan di sebelah kiri. Kumpulan di sebelah kanan dia adalah 000 sebab tidak ada sifar sebab tidak ada kosong. Okey, 500,000. Ini 500,000. Kalau tulis 500,000 pun awak tak pandai, okey, PKP lama sangat, hilang habis. Harapnya tak adalah. Okey, seterusnya kita nak bentukkan 3 nombor genap. 3 nombor genap 6 digit. Digit ni apa? Digit ini adalah nombor. Okey, nombor lah. Kita nak susun nombor-nombor ni supaya nombor itu lebih besar daripada 500,000. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Kita carilah yang paling besar. Kan, sebab 5 dah duduk kat depan, kita carilah, ambillah 5 sebab nombor lain tak ada yang lebih kecil. Kalau lah contoh awak ambil 4. Kemudian kita ambil 0, 2, 1, 5, 3. Ini adakah dia lebih besar daripada 500,000? Salah, ini 402. Ini 500. Ini adalah nombor yang kecil berbanding dengan 500,000. Jadi kalau kita nak nombor yang lebih daripada 500,000, kamu ambil dah 5 ni dekat depan. Kemudian kamu boleh ambil lah 1, 4, 3, 0, 2. Dah lebih. Okey, 5 duduk depan, 0, 1, 4, 3, 2. Jadi juga. 5 duduk depan, 2, 0, 1, 4, 3. Jadi juga. Ada pelbagai kombinasi yang kamu boleh buat, tetapi mesti 5 ini berada di hadapan. Kalau 5 tak duduk kat depan, minta maaf, sampai sudah awak tak dapat cari. Awak combine lah macam mana sekalipun, awak takkan dapat. Okey, boleh Okey. Jadi itu yang kita dah tengok tadi. Bateri saya 40 minit lagi. Okey, sebut nombor. Okey, kita tengok sikit latihan Macam mana sebut? Okey, ingat potong ni selalu kan buku teks dia dah senang dah, dia dah ada macam ni. Tapi saya tak suka Saya tak suka yang ada selang-selang macam ni. Okey, kalau nak tulis contohnya nombor ni, okey, awak tulis saja 8, 4, 7. Okey, tak payah selang-selang, selang ke tepi ke apa, tak payah. Okey, 2, 9, 1. Gunakan otak kamu, fikir macam ada seolah-olah macam ada garisan kat tengah-tengah ni walaupun tak ada. Okey, walaupun tidak ada, harapnya awak boleh fikir bahawa benda tu ada. Okey, jadi kita sebut dia sebagai 847,291. Ni saya dah bagi jawapan. Okey. Kalau ada ibu bapa, boleh pause sekejap, tanya dulu. Okey, tanya dulu soalan ini, sebutkan betul tak? Okey. Lepas tu baru play. Anak dah bagi jawapan, baru tekan play.
Okey, yang ini dia adalah 513,410. Okey, 630,205. Okey, pause kejap. Tanya yang ni. Okey, dah Okey, 409,032. Di sini sifar ni adalah ratus, tapi ratus ini tidak adalah, kita sebut saja 32. Okey, boleh Okey, tulis nombor dalam perkataan. Macam mana yang kita sebut, macam itulah kita kena tulis. Ini adalah apa? Tanya anak-anak tu. Okey, 528,314, 770,835, 900,017, 603,804. Jangan pula pergi sebut ribu banyak kali. 700,000, 70,000, 0,000, 835. Saya tak ajar. Mazhab langit. Datang daripada langit punya mazhab. Okey, yang bawah ni pun Allah pening sangat saya tengok, tak payahlah buat benda ni Okey, ini daripada buku teks. Okey, sekarang saya rasa semua kamu yang mana yang dah ada buku latihan, buku aktiviti yang saya minta beli tu, okey, boleh keluarkan. Okey, kita tengok aktiviti tu. Siapa yang tak ada, okey, ni siapa yang tak ada, saya harap kamu boleh beli, sebab kalau kamu tak beli, kamu kena salin banyak. Okey, susah kamu nanti. Okey, kalau boleh kamu beli buku tu. Kalau tak ada dekat kedai buku, kamu boleh beli dekat Shopee. Sebab saya pun beli dekat Shopee. Okey, kalau nak link boleh PM saya. Boleh faham Okey, kita buka buku aktiviti tu tersebut Okey. Okey, yang mana yang dah ada buku, boleh buka lah buku kamu tu. Okey, boleh, sebab kalau saya tak suruh, memang kamu tak buka lah sampai sudah. Okey, sampai hujung tahun kamu tak buka, beli aja. Okey, jadi hari ni kita akan cuba pakai buku kamu. Okey, jadi okey, tulislah nama kamu. Kenapa warna biru pula ni? Okey, warna merah. Okey, tulislah nama kamu, siapa nama kamu, kelas kamu dan juga tarikh. Okey, jadi kita tengok nombor yang pertama. Ini namanya adalah dekak. Kita panggil dia sebagai dekak, bukan abakus. Abakus lain. Abakus dia ada macam ni. Dia ada dua. Kemudian dia ada macam-macam kan. Macam-macam satu-satu ni. Okey. Ni adalah abakus. Dekat sini dia punya apa tu? Benda dia punya tu kan. Tak tahulah saya nama dia kan. Nak lukis payahlah pakai mouse ni. Okey. Ini abakus. Ini dinamakan sebagai dekak. Nanti jangan tak tahu pula apa itu dekak. Bukan pekak. Siapa tak tahu dia pekak. Sebab saya dah ajar sekarang. Okey, ni dekak. Okey, jadi jawab tengok di puluh ribu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey, 1, 2, 3, 3. Okey, 1, 2, 2. 10 tak ada. Jadi sifar. Okey, sa ni adalah 1. Jadi macam mana kita nak sebut? Ini adalah kumpulan ribu. Sebab sa puluh ratus adalah satu kumpulan. Di sini kumpulan ribu. Jadi kita sebut 6 dan 3 ini sebagai 6, 3, okey, 2, 0, 1. Jangan selang. Ni. Yang tengah ni jangan selang. Siapa selang, saya ketuk kepala kamu. Okey. 6, 3, 2, 0, 1. Tak payah selang. Sebab apa saya tak suka selang? Walaupun saya faham. Kalau selang tu dia nampaklah lebih kan. Okey, nampak kumpulan ribu, kumpulan bukan ribu. Kan, nampak lebih kemas. Tetapi apabila kita dah masuk operasi asas tambah tolak darab bahagi, nanti saya takut kamu keliru di situ. Okay, jadi jangan selang. Saya tak suka kamu selang. Kalau tahun 1, 2, 3 dulu kamu boleh selang, dengan Cikgu Faiz, minta maaf, tak payah selang. Okay, angka tu apa saya sebut tadi? Angka itu adalah nombor. Kena sebut, kena tulis dalam nombor.
perkataan kena tulis dalam huruf. Jadi tulislah 63. 6. E-N-A-M. Malah saya nak tulis pakai mouse ni. 63,201. Dah faham perkataan dan juga angka. Okey. Soalan seterusnya. Macam mana sebut nombor ni? Okey. Kamu boleh pause dulu video ni. Kamu selesaikan ni. Sampai mana ni tak payah. Kamu buatlah sampai habis di bawah ni. Kamu buat sampai habis muka surat 1 ni. Kemudian kamu play balik video ni untuk kamu semak. Kamu semak sendiri nanti. Okey. Boleh pause sekarang. Okey, kalau dah siap, okey, kita teruskan. Yang dah siap je tekan play terus. Yang belum siap tak payah tekan lagi. Kita buat macam ni. Okey, supaya kamu buat, kamu semak apa yang kita buat. Okey, jadi ini 101,000, tulislah 100 ataupun 100. 100 benda yang sama. Okey, 101,000 ataupun 101,370 tulis dalam perkataan. Okey, yang ini pula tulis juga dalam perkataan. 9 apa ni? Kita sebut sebagai 9 sifar-sifar ke? Ke 90 sifar? Okey, ke 900,000 sifar, 10,000 sifar ribu. Kita sebut sebagai 900,216. Okey, seterusnya kita pergi kepada 770,450. Okey, ejaan mesti betul. Okey, jangan 9 kamu pergi tulis sembilang. Orang Ganu kan? Orang Ganu 9. Sudah, sampai sudah. Punah. Habis. Okey, jadi saya harap okey, mesti betul. Mesti betul dia punya ejaan semua ya. Okey, seterusnya daripada perkataan kita tukarkan kepada nombor. Jadi apa kita nak buat? Apa yang kita cari dulu tadi? Kita cari perkataan ribu. Okey, di sini pun ribu. Okey, di sini apa? 302. Jadi 302. 302. Kan? 302. 1,321. 321. Saya selang supaya awak senang je nampak jelas. Tapi awak tak payah selang Okey. Seterusnya 890. 8 9 sifar. Okey. Kemudian 7. Adakah kita tulis 7 sahaja? Siapa yang buat macam ni memang salah. Siapa yang buat macam ni? Sebab ini bukan 890,007. Ini adalah 8,907. Sebab ini 10,100,000. 8,907. Adakah ini 8,000? Ini bukan 8,000. Ini adalah 890,000. Okey. Jadi jawapan yang sebenar 890,000 sifar 7. Kena ada 3 nombor barulah di sini jadi ribu. Macam saya tunjuk dalam buku teks tadi. Okey, seterusnya tuliskan nilai tempat dan nilai digit. Ni tahun lepas apa yang kelas dengan saya dah ajar. Nilai tempat mesti tulis dalam perkataan. Okey, payahlah tulis. Tak apalah, saya dah alang-alang tulis. Perkataan. Okey, nilai digit pula. Digit ini adalah nombor. Okey, jadi takkanlah sangat-sangat senang. 4 ini adalah ribu. Okey, jadi kita tulislah ribu. Allah, tulisan buruk betul. Okey, ribu. Okey, nilai nombor dia adalah 4 sifar. Barulah jadi 4,000. Sebab di sini adalah kumpulan ribu. 10,100,000. Barulah 4 jadi 4,000.
Garis-garis ni tak payah buat. Awak tulis nombor saja. Okey, siapa betul boleh write terus. Okey, 6 ni apa? 6 ini adalah ratus ribu. Saya dah malas nak tulis. Payah sangat pakai mouse saya ni. Okey, nanti saya beli mouse baru. Mouse baru. Okey. Jadi nilai digit dia 6 0 sifar. Okey, masih ingat kenapa kenapa kita tak boleh sebut kosong? Okey, kosong itu menunjukkan ruang. Contohnya bilik ini kosong. Okey, dia mesti ada benda yang ruang. Kalau kita nak kata sifar, sifar menunjukkan nombor sifar. Okey, sebab zaman saya dulu masa kecil-kecil memang saya pakai kosong. Okey, memang kita pakai kosong kita tak panggil pun sifar ni. Okey, tapi zaman sekarang kita dah lebih advance. Jadi gunakan sifar, jangan guna kosong. Okey, 9. Okey, ini adalah ribu dan puluh ribu. Tulislah, jangan tulis P je. Tulis 10 ribu. Ni singkatan je saya buat ni. Ni adalah ratus ribu. Awak tulislah betul-betul. Okey, jadi sini adalah 90 ribu. Di sini apa? 10 ratus. Ratus, tulislah ratus. Di sini 100. Jadi 6 pula. Ayo. Okey, seterusnya 7 ini adalah apa? Sa. Sebab ni takkanlah tak tahu sa. Okey, ni bukan 5 ni sa. S-A sa. Okey, seterusnya nilai nombor dia adalah 7. 5 ini adalah 10 dan nilai digit dia adalah 50. Okey, settle semua kan? Okey, jadi ini saja yang kamu buat untuk PDP kita hari ini. Okey, saya harap semuanya buat sendiri ya, jangan tunggu jawapan daripada saya. Okey, jadi kelas-kelas seterusnya format dia seperti macam ni lah. Okey, jadi saya minta maaf juga sebab kadang-kadang mulut saya ni lawak tu kadang-kadang kasar juga. Okey, sebab apa? Kalau awak dengar saya cakap je, saya ajar je daripada ni 1 jam, memang bosan. Okey, memang bosan jadinya. Jadi saya harap kamu terhiburlah sikit. Okey, masa-masa PKP ni. Okey, dan jangan cuti-cuti juga. Nak kata cuti tak cuti. Jangan abaikan PDP kita. Okey, baik dari segi matematik ke apa ke sekalipun. Okey, sebab saya nak bagi tahu juga, kalau ibu bapa awak tanya kenapa saya tak nak buat Google Meeting, sebab saya fikir cara ini lebih berkesan dan efisien. Sebab kalau buat cara macam ni, jadual masa untuk ibu bapa kan, kalau ni tiba-tiba hari ni saya nak buat kelas matematik, tiba-tiba BM pun nak buat juga waktu hari ni. Okey, dia clash macam tu. Dan saya difahamkan yang kelas-kelas petang kelas agama pun ada juga kelas-kelas online. Okey, jadi saya buat cara macam ni, saya upload di YouTube, kamu bukalah bila-bila masa. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali, okey, dah siap semua ni, kamu write semua ni kan. Kalau tak ada pen merah tu, jangan pakai darah pula. Okey, pakailah pen biru ke, pen hitam ke, kalau tak ada sekali pun pakailah pensil. Write semua, kemudian snapkan gambar ini, kamu buka Google Classroom kamu attach dalam Google Classroom dan tekan submit. Siapa tak tekan submit, saya kira kamu belum menghantar. Okey, jadi saya tak semak. Bukanlah tak semak, sebab saya dah bagi jawapan dah. Okey, saya dah bagi jawapan hari ni. Okey, jadi kamu teruskan macam mana saya nak kata? Kamu upload saja gambar muka surat ni dalam Google Classroom kamu. Boleh faham Okey, itu saja.
Sekian daripada saya. Kita jumpa pada video seterusnya. Terima kasih. Nak tengok muka saya, minta maaf. Lepas sekolah baru boleh tengok muka saya yang tak berapa handsome ni. Adalah, saya pun nak tidur lah. Bye, Assalamualaikum.